azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun dalam kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah pada Rusli Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sambung membaca kelebihan puasa masuk bulan Syaban. Tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Marilah kita membaca dan ulang kajilah. Dah setiap kali Ramadan Syaban kita baca kan. Tak apa, baca lagi dan lagi supaya pertama supaya kita hafal lah. Kemudian yang kedua supaya kita dapat amalkan, dan yang ketiga supaya dapat kita sampaikan. 119. Kita baca kitab Al-Jawharul Mawhub wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, iaitu diambil daripada kitab Arab, kitab Lubabul Hadith bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi, ulama Kelantan. Sekarang sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Baik, pada tangan saya muka 119. Yang lepas kita dah baca sedikit sampai malam, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar, maaf Lailatul tu maknanya malam. Jadi malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar saja. Ke surat 123 pada tangan saya. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya malaikat pada malam itu terlebih banyak daripada bilangan-bilangan anak batu. Ya Allah, anak batu banyak, tapi bilangan malaikat lagi banyak. Maka dikendak dengan roh itu Jibril. Jadi yang hadis yang lepas tu kan. Baik, dan kata setengah mereka itu dikendaki pada ayat surah Al-Qadar tu, tanazzalul malaikat waruh tu, itu turun malaikat dan roh. Roh tu ini Jibril itu dia punya tafsirnya. Dan kata setengah mereka itu, kata setengah ulama, dikendaki dengan roh itu satu malaikat yang di bawah arash, dua kakinya di bawah bumi yang ketujuh, dan adalah baginya 1000 kepala. Tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia, dan pada tiap-tiap satu kepala 1000 muka, dan pada tiap-tiap muka itu 1000 mulut, dan pada tiap-tiap mulut itu 1000 lidah. Mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagai daripada tasbih. Ini tasbih itu apa? Subhanallah, tahmid, yakni Alhamdulillah, dan tamjid. Tamjid apa? Lupa saya. Siapa ingatkan Siapa ingat boleh tahu kan? Tamjid. Lupa saya. Jadi 1000 bagai daripada tasbih, 1000 bagai daripada tahmid, dan 1000 bagai daripada tamjid. Dan bagi tiap-tiap lidah itu lughah, iaitu bahasa yang berlain-lain, tiada menyerupai setengah akan setengahnya, tak sama langsung. Maka apabila membuka ia akan segala mulutnya dengan mengucap tasbih, tunduk sujud segala malaikat 7 petara langit, kerana takut akan bahawa terbakar mereka itu dengan nur cahaya segala mulutnya.
Maka turun ia pada malam itu. Malaikat yang besar ni turun kerana memuliakan akan malam itu, malam Ramadan lah. Malam apa? Malam ni Al-Qadar. Malam Al-Qadar khas. Maka meminta ampun ia bagi segala orang yang puasa, lelaki dan perempuan. Ya Allah, malaikat yang punya besar ni tadi, nak diulang balik pun banyak. 1000 kepala, setiap kepala ada 1000 muka, setiap muka ada 1000 mulut, setiap mulut 1000 lidah. Ya Allah, itu orang yang puasa, lelaki dan perempuan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimintakan ampun. Ya Allah, ampunkanlah si fulan. Ya Allah, ampunkanlah Muhammad Nur Aidil Hakim bin Maliki, contoh kan. Cuma doanya tu tak dengar lah. Kalau dengar takut juga ya. Dengar, ya Allah, ampunkanlah dosa. Takut pula. Baik, termenung kata kawan tu dengan sekalian mulutnya hingga naik fajar. Bila dia doakan ni daripada maghrib sampai naik fajar, sampai subuh. Ya Allah, sepanjang malam tu. Sepanjang malam tu, malam Al-Qadar tu, siapa-siapa yang puasa siangnya tu, malam tu malam Al-Qadar, malaikat ni doakan untuk orang tu. Dan sayugianya bahawa bersungguh-sungguh dengan mengerjakan ibadah pada harinya, seperti bersungguh-sungguh ia pada malamnya dengan ibadah. Jadi dinasihatkan, dianjurkan siang pun bersungguh-sungguh, malam pun bersungguh-sungguh beribadah. Dan adalah malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tersimpan ia, berlaku ia di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tetapi pada malam ghasal, malam ganjil itu terlebih harap akan dia, lebih diharapkan. Dan yang terlebih diharap daripada segala malam yang ghasal ganjil itu, malam yang ke-21 dan malam 23. Macam mana tu malam tu? Harinya 20, malamnya tu 21. Harinya 22, malamnya tu 23. Macam ni 10 Syakban. Hari, contoh hari ni apa? Jumaat. Contoh hari ni Jumaat, hari ni tadi siang tadi 14. Ni malam ni tadi maghrib ni 15. Tu malam ni 10 Syakban. Jangan salah tarikh. Salah tarikh dosa ke ustaz? Tidaklah dosa, cuma tersalah lah. Macam sambut birthday. Tersalah sambut birthday, tu ajalah. Amalan tu tetap dapat pahala. Tapi dah halang-halang sebut malam ni 10 Syakban ni tuan-tuan. Ini kawan saya peringatkan berkaitan dengan tauhid. Bila tiba sahaja malam ni 10 Syakban, antara amalan kita yang masyhur di Malaysia lah, kita akan baca Yasin 3 kali. Selepas tu doa, antaranya doa panjang umur, doa dimurahkan rezeki, apa lagi satu doa lupa. Tu kan, ada 3 doa. Jadi kahwin 2 itu doa tu rasa tak kuat tu. Seorang-seorang doa. Kalau imam baca kuat, imam balik tidur luar semalam. Wah, imam baca kuat, ya Allah, Yasin yang ketiga tu kan. Itu sian Pak Imam. Baik. Jadi doa tak ada masalah. Yang jadi masalahnya tu fahaman yang mengatakan bahawasanya malam nisfu Sya'ban itulah malam Allah Ta'ala ubah takdir, Allah Ta'ala tetapkan takdir yang baru. Itu ada masalah. Kenapa? Sebab kita dah belajar tauhid, sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita dah belajar sifat ilmun, sifat kudrat, sifat iradat. 3 sifat ni, kudrat, iradat, ilmun, ini berkaitan dengan takdir. Jadi daripada 3 sifat ilmu, 3 sifat Allah ini difahami bahawasanya takdir Allah itu tidak berubah. Adapun dalam kitab-kitab tauhid disebutkan, apa nama ni, saya tulis lah tuan, nampak sikit.
Baik. Dalam kitab-kitab tauhid ada disebutkan qada ni takdir lah. Ketetapan. Takdir. Atau ketetapan. Ruminya apa? Ketetapan. Atau takdir. Jadi qada atau ketetapan atau takdir ini terbahagi dua. Satu mubram atau disebut mubramah. Yang kedua disebut mu'allaq. Mu'allaq ada mu'allaqah tadi. Baik. Jadi mubram ni apa? Tidak berubah. Dia terus bunyi teruslah tak berubah. Yang ini bergantung. Bergantung ni seolah-olah macam berubah lah. Jadi dalam kitab Tuhfatul Murid, kalau tak silap saya, kitab Tuhfatul Murid ataupun Tahqiqul Maqam ada. Kitab Tuhfatul Murid, Tuhfatul Murid Syekh Ibrahim Bajuri. Mubram ni contohnya, tak maaf kalau nama ada yang sama, tak tulis nama lah. A lah. A saya tak sebut Abu. Main Ustaz, tu nama saya Ustaz. A je lah. Saya sebut nama. Pasal ni nak buat contoh apa? Meninggal. Kalau kahwin dua tu semua nak Ustaz, nama saya lah Ustaz. Mana tahu berkat, katakan meninggal dunia pada hari Jumaat pukul 8.30 malam. Contoh 8.30 malam. Tarikh berapa bulan lagi ni? 11. 10. Ustaz, baik 11 tadi Ustaz. 10 dan 3 2023. Tinggal mana. Ini contoh tuan Kadang-kadang bukan orang sini lah. Tempat lain insyaAllah tempat lain. Orang meninggal tu ada tempat lain insyaAllah. Bukan sini. Meninggal dunia hari Jumaat 8.30 malam. Isyak belum 8.30. Belum isyak. Lewat sikit lah 9 lepaskan isyak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini tak berubah. Kemudian bergantung-gantungnya ni si tadi lah meninggalnya Jumaat lah. Kenapa meninggalnya? Dilanggar lori. Ustaz tak ada contoh lain. Ini contoh yang guru saya bagi, saya ikut tadi. Jadi bergantung. Boleh jadi dilanggar lori, boleh juga dia yang melanggar lori. Lori duduk diam-diam kat tepi tu, dia pergi langgar, pun boleh meninggal juga. Kan banyak kes. Jadi hati-hati. Lori tu parking tak bersalah, tapi dia tak pakai lampu lah, salah juga. Jadi apa, kalau bawa kereta tu apa nama ni, memang bagus orang yang memang fokus. Orang horn, kawan lama dia horn pun tak beralih tengok depan ni. Ada yang macam tu. Itu lagi bagus. Dia berdua, depan tak nampak juga. Co-pilot pun main peranan. Co-pilot tu kalau nak suruh si pemandu tu segor, jangan co-pilot yang bercerita. Co-pilot yang bercerita, yang memandu ngantuk. Tanya si co-pilot ni, tanya si pilot tu. Tanya dia, biar dia jawab, biar dia bercakap. Bila dia bercakap, dia tak ngantuk. Ini co-pilot yang bercerita. Yang pilot ni dengan cerita co-pilot. Baik kau tidur dia bagus lah. Aku dengan cerita kau ni ngantuk macam ni kan. Baik, jadi fokus. Yang motor lagi kena fokus. Jadi seolah-olah si A ni meninggal dunia hari apa, tarikh semua dah tetap pukul berapa. Tapi dia kenapa meninggal dunia, sebabnya apa, seolah-olah mu'allaq, bergantung. Tak pasti lagi, tak confirm lagi sama ada dia dilanggar lori atau dia yang melanggar lori. Dalam kitab Tuhfatul Murid bukan setakat full stop sampai situ, malah disimpulkan kedua-dua ini di sisi ilmu Allah, di sisi ilmu Allah, ilmu salah
ilmu Allah ataupun di sisi Allah lah. Kedua-duanya ni mubram dan mu'allaq ni mubramun ataupun tetap tak berubah. Yang namanya mubram dan mu'allaq ini perubahan ini di mana? Di Lauh Mahfuz. Di papan papan mahfuz terpelihara. Di Lauh Mahfuz boleh terjadi pemadaman. Oh, kan lagi tak, dia yang lagi. Itu boleh. Mula-mula ditetapkan lain. Contohnya takdirnya A, tiba-tiba dipadam. Malaikat yang padam rupanya yang berlaku B. Itu pada Lauh Mahfuz. Di sisi ilmu Allah, kedua-duanya ini yang sebenarnya dia melanggar lori itu sebenarnya tetap dah. Dia mati tu, dia yang melanggar lori, itu dah tetap. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala takdirkan lain, lalu Allah Ta'ala tak tahu rupanya dia ni yang melanggar lori sebenarnya, bukan lori yang melanggar ni. Tidak. Allah Ta'ala punya ilmu, punya takdir sudah tetap tak berubah. Itu contoh mati. Contoh lain pun sama. Malah ada juga fahaman yang mengatakan dia berdasarkan hadis. Allah Ta'ala hadis Rasulullah, Allah Ta'ala dah tetapkan dari segi ajal maut. Ajal maut maksud bumi lah. Ajal maut tu, ajal tu maut lah, mati. Ajal maut, rezeki lagi ajal maut dah tetap, rezeki dah tetap, jodoh dah tetap. Jodoh pertemuan. Kalau tak bertemu tetap jadi jodoh. Jadi kalau PJJ boleh juga jodoh, tapi tak mana lah. Ajal maut, rezeki, jodoh pertemuan, sama lah tu. Jadi ini berdasarkan hadis. Maka disangkanya ini tiga saja dah tetap. Iman belum tetap. Ini pun satu lagi perkara yang menyalahi keterangan kita. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah ni, sifat ilmu ni dan sifat iradat, iaitu segala nasib makhluk, segala perkara baik dan buruk, termasuklah iman. Iman tak tetap ni salah. Boleh faham macam tu? Ataupun ginilah. Jadi yang betulnya iman pun sudah ditetapkan. Bukan sahaja empat perkara, segala perkara baik dan buruk sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita belajar sifat ilmu, iradat yang menentukan nasib makhluk ni kan. Menentukan nasib makhluk. Baik. Sifat iradat menentukan nasib makhluk ini jatuh atau berlaku pada apa? Iaitu berlaku kepada harus akal. Harus akalnya apa? Makhluk. Makhluknya apa? Makhluk ni selain Allah. Jadi segala makhluk ni yang ni harus akal. Jadi takdir Allah ni dah termasuk segala makhluk, iaitu selain Allah Ta'ala. Ajal makhluk rezeki, makhluk jodoh, makhluk iman pun makhluk. Maknanya segala perkara itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam pengetahuan Allah ini semua ni, dalam pengetahuan Allah dan kudrat Allah Ta'ala menjadikan. Ini dalam pengetahuan Allah. Dan kudrat menzahirkan ataupun menjadikan.
Apa yang telah ditakdirkan. Apa-apa yang telah ditakdirkan. Sejak bila Allah Ta'ala takdirkan? Sejak azali. Sejak azali itu bila? Sejak Qadim. Qadim itu bila pula? Sejak makhluk belum ada. Makhluk belum ada. Masa gelap-gelap Ustaz. Gelap tu pun makhluk. Gelap pun tak ada. Macam mana Ustaz? Mana saya boleh fikir? Ulama pun tak semua fikir. Yang wajib dipercaya, makhluk belum ada dah. Makhluk tu apa? Selain Allah. Selain Allah belum ada. Allah dah tetapkan takdir. Siapa-siapa ahli syurga, siapa-siapa ahli neraka, dah tetap dah. Bukan kata mati, meninggal dunia, langgar logi ke apa ni, ajar rezeki jodoh iman. Ahli syurga, ahli neraka dah tetap dah ditakdirkan Allah. Bila Rasulullah sampaikan kepada sahabat hadis tersebut, sahabat tanya, ahli syurga, ahli neraka dah tetap ke ya Rasulullah? Sahabat kan tanya direct dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah pun jawab, bahkan dah tetap dah. Siapa-siapa ahli syurga, siapa-siapa ahli neraka dah tetap. Jadi sahabat pun tanyalah. Dia bukan tanya tu nak apa nama ni, ngalan-ngalan Rasulullah kan. Ikhlas tanya. Kalau begitu buat apa beramal ya Rasulullah? Kalau aku beramal pun, kalau memang aku ahli neraka, seolah-olah macam itulah, masuk juga neraka. Kalau kita tak beramal pun, kalau dah memang kita ditetapkan ahli syurga, insya-Allah masuk syurga. Ya tak? Sahabat ikhlas tanya. Ini sahabat-sahabat kita ni faham bahasa Melayu ni? Faham yang boleh faham ya? Okay. Saya pernah kuliah dekat Masjid Taman Anggerik. Masa tu ada jemaah daripada luar, bukan Malaysia lah, dan bukan orang bekerja di Malaysia. Jadi dia tak faham, terpaksa lah cakap bahasa Inggeris. Jadi kuliah malam tu apa nama ni, dui bahasa. Bahasa Inggeris taklah, bahasa Inggeris bergabung. Bahasa Inggeris gitulah. This is my cat gitulah bahasa Inggerisnya lah. Wah, belakang no ustaz ni ya saya. Tadi dekat yang surga neraka tu, apa Rasulullah belum habis ya. Tak sabar nak dengar. Baik. Ustaz ni belok sana sini, belok sana sini. Cuba direct ustaz. Baiklah. Jadi bila sahabat tanya, sebab dia takut Ustaz lupa. Ustaz kan biasa lupa, dah sampai ujung kan pangkalnya lesap mana. Jadi sebelum Ustaz lupa dan jemaah lupa, baik Ustaz direct aja kan. Baik, terima kasih bang. Jadi bila sahabat tanya pada Rasulullah, buat apa kita beramal ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, beramallah, kerana seseorang yang telah ditakdirkan di ahli syurga, Allah Ta'ala permudahkan orang itu menuju jalan ke syurga. Dan satu orang yang Allah Ta'ala dah tetapkan ahli neraka, Allah Ta'ala permudahkan jalan untuk dia ke neraka. Maknanya dari segi hakikat tauhid, kita wajib yakin ahli syurga dah tetap, ahli neraka dah tetap. Tapi kita tak tahu. Kita sendiri tak tahu. Cuma yang tahu tu iaitu apa nama ni, 10 orang sahabat yang dijamin syurga kan, para nabi Jadi satu lagi perkara, dari segi zahir syariat, kita wajib berusaha. Sebab tu Rasulullah kata beramallah. Kita Ahlus Sunnah Jamaah ni kena pegang zahir syariat. Syariat menyuruh kita beramal ibadat, berbuat baik. Itu kita wajib pegang juga. Dalam hati percaya bahawasanya ahli syurga neraka dah tetap. Tetapi dari segi anggota kita wajib berusaha buat baik, wajib berusaha beribadat. Kerana itu syariat. Kenapa kalau tak pegang dua-dua, apa masalahnya? Kalau tak pegang dua-dua ni, hakikat tauhid dan zahir syariat, maka akan berlaku akidah yang menyeleweng. Jangan khutbah sebut kan. Yang itu kalau dia pegang hakikat tauhid sahaja. Dia kata ahli syurga dah tetap, ahli neraka dah tetap. Ni sembahyang ni sebenarnya tak wajib, puasa ni sebenarnya tak wajib. Dia menafikan kewajipan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka tatkala tu dia sudah bukan ahlu sunnah, dia sudah berfahaman Jabariyah.
Menyerahkan. Dia menolak syariat sehingga kalau buat jahat pada mereka tak berdosa. Kalau buat baik tak dapat pahala. Sampai tahap macam tu. Tapi kalau dia malas nak beribadat, tapi dia tetap meyakini sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib, haji tu wajib, tapi dia yang malas. Sembahyang lah mat. Maaf siapa yang mat nama sini mat. Sembahyang lah mat. Sembahyang tu wajib. Ya aku tahu wajib, cuma aku ni entahlah belum sampai seru. Tahap apa yang nak menyeru dia baru nak sembahyang tak tahulah. Tapi dia meyakini kewajipan sembahyang, kewajipan puasa. Dia masih lagi beriman, dia masih lagi pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegang hakikat tauhid dan zahir syariat. Cuma dia yang malas. Itu beza orang Ahlus Sunnah yang malas dengan Jabariyah. Kita tak boleh tuduh orang yang malas sembahyang, malas puasa, malas bekerja tu sebagai Jabariyah. Kita tak boleh tuduh. Sebab itu amalan hati. Dia masih yakin bekerja tu wajib, cuma dia yang malas. Kau tengok tulang aku bunyi. Itu dia bukan Jabariyah. Dia Ahlus Sunnah. Dia percaya bekerja tu wajib, cari nafkah. Tu sebab bila dia marah, dah lah, biar saya yang bekerja. Siapa tak sama yang bini, oi, dia kata kan. Maknanya dia masih percaya cari nafkah tu wajib, cuma dia yang malas. Baik, kemudian kalaulah satu orang pula percaya zahir syariat sahaja, tak percayakan hakikat tauhid, maknanya dia kata kalau kita buat baik dapat pahala, dengan sebab pahala buat baik itulah kita masuk syurga, dan kalau kita buat jahat dapat dosa, dengan sebab kita buat jahat dapat dosa itulah kita masuk neraka. Yang sebenarnya iman belum tetap. Siapa pilih baik, dia sendiri yang pilih. Allah Ta'ala tak bersalah. Allah Ta'ala dah bagi pilihan. Seolah-olah dia tu sendiri yang punya pilihan, dan makhluk tu sendiri yang punya kekuatan untuk buat baik hingga masuk syurga, atau buat jahat hingga masuk neraka. Tatkala tu kalau dia menolak bahawasanya hakikat tauhid segala ahli syurga dan ahli neraka dah tetap, dia tolak, nescaya jadilah dia Qadariyah atau Mu'tazilah. Sama ada makhluk tu ada kuasanya sendiri, Allah ada kuasa, makhluk pun ada kuasanya sendiri, atau Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Itu termasuk dalam Mu'tazilah atau Qadariyah. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Lalu bagaimana kita bergerak, ustaz bercakap, beribadat atau buat jahat sebagainya? Allah Ta'ala berikan kuasa, atau Allah Ta'ala berikan pilihan. Maka dengan pilihan itulah manusia nak buat baik ke nak buat jahat. Dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah manusia bergerak buat baik atau bergerak buat jahat. Nescaya fahaman ini fahaman Mu'tazilah atau Qadariyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang dua-dua perkara, hakikat tauhid dan zahir syariat. Dari segi hakikat, Allah yang menentukan pilihan seseorang nak buat baik atau jahat. Dari segi hakikat juga, Allah yang gerakkan anggota badan seseorang buat baik, atau Allah gerakkan anggota seseorang buat jahat. Tapi dari segi zahir syariat, kita wajib berusaha buat baik, wajib berusaha mengelakkan keburukan. Cukuplah. Baik, kita sambung bab tasawuf ni Ramadan. Jadi berkaitan dengan nisfu Sya'ban tu tadi, ingatlah bahawasanya takdir telah tetap. Tak kiralah siapa yang mengatakan yang sebenarnya Allah Ta'ala mentakdirkan takdir yang baru malam nisfu Sya'ban. Ustaz tahu tak yang cakap ni siapa? Ustaz ni orang biasa tahu. Yang cakap ni orang bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng Ustaz. Tak kiralah bukan kaleng-kaleng ke, bukan calang-calang. Kalau sama dengan kitab, samalah dia. Betul lah dia. Tak sama dengan kitab, tak betul lah Ustaz. Mungkin dia terlupa, nak sangka baik, atau mungkin ilmu tak sampai pada dia. Macam saya juga, bukan semua ilmu saya tahu, tidak. Habis
Tapi ustaz sampaikanlah. Muka saya ni agak dia nak dengar muka cakap. Tuan-tuan lah WhatsApp dia. Saya pun tak ada apa nama sangat masa kan nak ngecek setiap orang. Oh ni betul, ni salah, ni betul. Kan kalau buat macam tu kan, ustaz ni kerja cek salah orang aja. Dah. Jadi biasa saya sampaikan aja kebenaran. Siapa yang ada masa tu sampaikan. Baik. Sambung ya. Dan yang rajihnya, yang benarnya bahawasanya malam Al-Qadar itu melazim ia akan malam yang tertentu, maka tiada berpindah ia daripadanya, seperti barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas bahawasanya malam Al-Qadar itu malam yang ke-27. Ibnu Abbas kata siangnya 26, malamnya 27, kerana diambil daripada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, sesungguhnya kami, yakni Allah, turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5 hingga salamun hiya. Maknanya apa nama ayat pertama hingga salamun hiya hatta matla'il fajr, ayat terakhirlah. Maka bahawasanya kalimah hiya itu 27 daripada segala kalimah surah ini. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ibnu Abbas, sahabat merangkap bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila turun surah Al-Qadar ni, kenapa dia kata 27 itulah malam Al-Qadar? Sebab kalimah hiya itu adalah kalimah ke-27. Kita pun tak terkira, tak pandai tak tidak kira. Perkataan Rumi aja pun salah kira. Kelompok karangan tu kan 1, 2, 3, cikgu kira lain, kita kira lain, lain jumlahnya. Ini lagi bahasa Arab. Hiya itu 27 daripada segala kalimah surah ini, dan iaitu kinayah. Kinayah ni apa? Macam peribahasa daripada malam Al-Qadar. Gambaran, kinayah gambaran. Dan ya saya. Malam Al-Qadar tu. Ya. Contohnya kan malam 21, malam 23, malam 27, malam 29. Adakah tiap tahun malam ni malam 21 atau tiap tahun berubah? Ada beberapa pendapat. Ada yang kata tetap, ada yang kata berubah. Kalau macam Ibnu Abbas ni 27. Kita nak ikut pendapat yang mana pun boleh. Tapi yang nak paling afdal di 10 malam akhir tu kita anggap saja ada. Nak lagi bagus sepanjang malam Ramadan tu kita beribadat. Baik. Dia akan sebutkan juga pendapat-pendapat para ulama. Kenapa ulama ni berpendapat begitu? Satu, apa yang mereka faham daripada Al-Quran, hadis, dan yang kedua, mereka jumpa sendiri. Macam saya nak cakap pun tak berani, tak pernah jumpa. Jadi kita dengar je lah kata ulama. Takut-takut tersalah malam kan gitu ya. Qadar bukan kan. Baik. Tiada tetap ia pada malam yang tertentu. Nampak? Mendahului kitab baru nak sebut kan. Dan kata Kil, kata setengah ulama, bahawasanya malam Al-Qadar itu berpindah ia. Dengan kata setengah ulama tu maknanya dah pendapat yang lemah lah. Kalau kata Kil tu dah lemah, maknanya pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat tadi Ibnu Abbas kata 27. Tiada tetap ia pada malam yang tertentu. Maka terkadang ada ia pada 21 dan terkadang ada ia pada malam 25. Demikianlah, dan atas perkataan ini menjalani oleh orang sufi, orang tasawuf, dan menyebut mereka itu akan dhabit dan kaedah bagi demikian itu, dan iaitu apa kaedahnya? Ini orang ahli tasawuf, dia dah buat satu kaedah, formula. Jika adalah awal puasa 1 bulan Ramadan pada hari Jumaat, hari ini contoh, maka malam Al-Qadar 29. Kalau ingatlah, kalau tak ingat, ya 10 malam terakhir saja. Kenapa ada ahli sufi ataupun ulama tasawuf macam tu? Mereka dah jumpa. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, maka iaitu malam 21, malam Al-Qadarnya. Dan jika awal puasa 1 bulan Ramadan pada hari Ahad, maka iaitu malam 27.
Dan jika awal puasa pada hari Isnin, maka iaitu malam 29. Dan jika awal puasa pada hari Selasa, maka iaitu malam 25. Dan jika awal puasa pada hari Rabu, maka iaitu malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, maka malam Al-Qadar 21. Tak ingat Ustaz? Tak ingat tak apa. Semua malam terakhir. Ya? Semua malam terakhir. Kalau lemah sikit, ambil yang malam ganjil. Tapi kena tahulah malam ganjil, jangan salah malam ganjil. Maknanya siangnya tu genap, malam tu ganjil. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kan yang lepas dah disebutkan, sebanyak-banyak nak beramal malam Al-Qadar tu apa? Kan dah lepas, yang lepas tu kan kita dah baca, iaitu dan setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu, malam Al-Qadar, bahawa menghidupkan sekalian malamnya dengan segala bagai ibadat seperti sembahyang, baca Al-Quran, membanyakkan doa, sembahyang. Kalau ada sembahyang fardu yang belum diqada, qada malam tu, qada habis. Tak habislah, tapi maknanya qada je lah kan. Sembahyang juga, baca Al-Quran, baca dengan tajwid. Kalau baca tak bertajwid, bukan pahala dapatnya, dosa. Baca bertajwid. Kalau saya lidah saya dah keras, guru saya pesan, kalau ada kaedah untuk orang yang lidahnya keras begini, kalau ada orang yang mengadu lidahnya sudah keras, maka ambillah pisau jilet. Nanti jangan tahu dia bukan, belum lagi, maka ditariklah lidahnya, maka ditoriklah pisau jilet tersebut. Kalau betul keras lidah tersebut, insya-Allah tak putus. Apa keras, jap ambil pisau jilet. Tak apa Ustaz, dah lembut dah. Tiba-tiba terus lembut kata kan. Itu kaedah kan, guru saya ajar. Jadi saya pernah jumpa tuan-tuan, saya dah cerita sini. Ada 3 orang nak berguru dengan saya, perempuan semua. Wah, bagus saya perempuan nak. Yang seorang tu pangkat mak, yang seorang 2 orang lagi pangkat nenek. Jadi daripada 3 orang ni, yang seorang Terengganu, memang pure Terengganu, makan ikan malang-malang. Yang 2 orang ni, seorang Jawa Malaysia, seorang Jawa Indonesia betul. Memang daripada apa nama ni, Jawa lah, Jawa Timur ke Jawa Barat, itulah. Memang Jawa betul. Ono corokok podo sotawala tu. Bismillah tu. Jadi saya nak mengajar bacaan Al-Quran bertajwid tu, yang Terengganu ni kaf nun mati depan kun. Ya Allah, payah betul. Dia jadi kung manjang. Kalau pada Yasin tu kun fayakun, okeylah sikit kan, dia ada dengung sikit. Kalau alif nun mati di atas an, jadi ang manjang. Tapi akhirnya berjaya jugalah, dilatih tu kan. Yang Jawa ni pula nak nipiskan bismillahnya tu, nak dinipiskan bis. Bukan main payah, meletup manjang, bis tu kan. Tapi bila dilatih boleh. Yalah, kalau dah ikutkan umur tu, dah pangkat nenek dengan saya. Masa tu umur saya 34, 35. Sekarang 39. Lagi setahun 40. Kalau yang hijrah dah masuk 40 ni. Jadi masa tu umur saya 30 lebih. Dia umur dah 50, nak masuk 60. 50 lebih, nak masuk 60 semua. 3-3. Tapi berjaya. Alhamdulillah. Dia sikit-sikit lah. Dia tak boleh satu hari. Memang tak boleh. Saya suruh buat macam mana, dia belajarnya seminggu sekali pula tu kan. Jadi saya suruh macam mana, ni latih apa, macam saya lupa dah saya latih macam mana. Tapi suruh dia latih tu seminggu, sambil masak, sambil jemur baju. Apa perempuan, yang seorang tu niaga. Gelangnya lipan woi, nunjuk baca tu kan, silau mata. Main, tapi nak belajar. Jadi suruh sambil niaga ke apa tu, tak ada orang, tak ada pelanggan, baca, latih. Berjaya, dapat. Yang Terengganu tu dapat, berjayalah menghilangkan makan ikan malang-malangnya tu kan. Yang Jawanya tu berjayalah hapuskan meletup-letupnya tu, bis tu kan. Jadi maknanya latih. Berlatih. Baik, sambung.
Baca Al-Quran. Jadi sembahyang, baca Al-Quran, baca dengan bertajwid. Kalau tak pandai, tak ada masa nak belajar, panggil orang yang pandai belajar, baca, awak baca saya ikut. Gitu, dan membanyakkan doa. Paling kurang apa? Sekurang-kurang menghidupkan dia malam Al-Qadar tu sembahyang isyak berjemaah dan berazam berniat nak sembahyang subuh berjemaah. Itu paling kurang, menghidupkan malam Al-Qadar. Baik, jadi cukuplah masuk isyak tuan-tuan. Jadi cukuplah kadar ni beberapa perkara kelebihan ataupun tanda-tanda malam Al-Qadar tu, tarikh-tarikhnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama dan juga sedikit tentang takdir itu, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Mari kita selawat Ibrahimiyah sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.